Okey, selamat pagi, selamat sejahtera pelajar. Baik, hari ini kita nak sambung terus dengan subtopik, masih lagi dalam subtopik 11.1, tapi yang ini adalah part untuk kita belajar tentang jangka masa detik. Okey, jadi kita hari ini nak menyelesaikan masalah yang melibatkan laju, laju purata. Okay, kita ada laju purata, laju dan juga pecutan dalam kehidupan harian. Dan pada hari ini kita nak menggunakan satu radas di dalam makmal yang kita namakan sebagai jangka masa detik. Okey, sebenarnya memang ada aktiviti dan juga eksperimen yang berkaitan dengan bab ini. Jadi bila kita lakukan dalam makmal, kita akan gunakan jangka masa detik untuk mengira ataupun mendapatkan nilai laju dan juga pecutan objek. Baik, cikgu kenalkan dulu apa itu jangka masa detik. Jadi jangka masa detik adalah peralatan ini. Dia macam satu kotak, satu kotak. Kemudian dia ada penggetar dekat sini, dia akan bergetar lah. Bahagian ini dia akan bergetar apabila di radas ini perlu menggunakan bekalan kuasa. Dia perlu gunakan bekalan kuasa ataupun dia kena sambung kepada plug lah. Bila kita onkan plug atau bekalan kuasa tu, penggetar ini akan bergetar dan dia ada satu jarum dekat sini. Yang warna biru ni adalah karbon. Karbon yang mana bila jarum pada penggetar ini dia kena pada ini ada pita. Pita detik ni macam kalau kamu boleh bayangkan pita pengukur, tetapi dia diperbuat daripada kertas. Dia tak ada apa-apa, dia warna putih sahaja. Jadi bila penggetar ini bergetar, dia akan menghasilkan titik pada pita detik ni. Dia boleh menghasilkan titik macam ni. Ini adalah pita detik lah. Ini adalah pita ini adalah pita detik. Pita detik. Sama seperti yang inilah yang ada pada gambar ni. Jadi nanti bila penggetar ini bergetar, sebabkan ada karbon, dia akan menghasilkan titik. Sepanjang ni lah dia bergerak ke sini kan. Dia bergerak ke sini. Jadi titik tu akan terhasil. Nanti bila dia bergerak, kamu akan dapat titik. Seperti dalam gambar yang kat bawah ni. Jadi sifat ataupun ciri-ciri jangka masa detik ini kita akan setkan dia punya cara pergerakan dia, yang mana dia boleh bergetar dengan 50 getaran sesaat. Dalam masa 1 saat dia boleh menghasilkan 50 getaran. Jadi kita katakan itu adalah frekuensinya, iaitu 50 Hz. Jangka masa detik bergetar sebanyak 50 getaran dalam masa 1 saat. Jadi 1 detik, perkataan istilah ni istilah yang seterusnya ialah 1 detik. 1 detik ialah sela masa di antara 2 titik berturutan pada pita detik. Ini adalah 1 detik. Ini titik yang pertama. Kalau kita tengok, ini adalah titik yang pertama, ini adalah titik yang kedua. Jadi, sela masa. Jarak masa, sela masa di antara 2 titik berturutan, ini dinamakan sebagai 1 detik. Daripada titik kedua ke titik ketiga, yang ini pun dinamakan sebagai 1 detik. Dan seterusnya lah. Jadi kamu kena faham istilah. Yang pertama kamu kena kenal pita detik, rupa dia macam ni. Dia adalah macam jalur kertas. Jalur kertas yang disambung kepada jangka masa detik. So pita detik tu akan menghasilkan titik-titik macam ni. Ciri titik itu. 1 detik ialah sela masa di antara 2 titik berturutan. Maka 1 detik mewakili, 1 detik ini mewakili 1/50 saat ataupun 0.02 saat. Jadi ini adalah masa bagi 1 detik.
1 detik, kamu ingat saja 1 detik ialah 0.02 saat. Maksudnya sela masa bagi 1 detik ini, bagi 1 detik ini adalah 0.02 saat. 0.02 saat. Maknanya di antara dua titik itu masanya adalah 0.02 saat. Jadi bila kita dah faham tentang ciri-ciri jangka masa detik dan juga pita detik, kita ada satu contoh. Katalah kita ada satu pita detik, pita detik yang mengandungi 5 detik. Bila dia ada 5 detik, maksudnya dia ada 6 titik. Kalau kamu tengok ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 titik. 6 titik itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 detik. Jadi sekarang arah pergerakan pita detik ni adalah ke sana lah. Dia dah beritahu ni arah gerakan dia. Untuk kira sesaran. Sesaran dia mesti ada arah kan ke sana kan. Jadi sesaran adalah bersamaan dengan panjang pita detik. Panjang pita detik maksudnya panjang daripada titik pertama hingga titik ke-6 ini. Jangan ambil kira tempat kita koyak kan ni, kita tak mau. Yang ini semua tak payah kira. Mula daripada titik 1 hingga titik 6. Jadi panjangnya adalah 10 cm. 10 cm ni ukur pakai pembaris biasalah. Jadi itu adalah merupakan sesaran. Masa yang diambil untuk 5 detik. 5 detik ni masanya adalah 5 detik darab 0.02 saat. Sebab 1 detik ini adalah 0.02 saat. Tadi cikgu dah terangkan. 1 detik 0.02 saat. Jadi kalau kita ada 5 detik, maknanya dia adalah 0.1 saat. Jadi daripada gambaran ataupun pita detik yang kita dapat ini, kita boleh kira hal laju. Hal laju, kita gunakan formula sesaran bahagi masa. Jadi sesaran dia adalah 10 cm. Untuk mencapai sesaran 10 cm, masa yang dia perlukan adalah 0.1 saat. Jadi hal lajunya adalah 100 cm per saat. Itu daripada gambaran potongan pita detik ni kita boleh kira dan kita dapat maklumat. Kemudian kita boleh kira. Jadi kamu punya formula yang kamu kena ingat, 1 detik sama dengan 0.02 saat. Ini je yang paling penting untuk kamu ingat dalam menyelesaikan jangka masa detik. Tak kisahlah titik dia panjang, jauh ke macam mana ke, tetap nilainya 0.02 saat. Sebenarnya dalam buku kamu ada juga diterangkan tentang jet photo ni. Dia adalah peranti masa untuk mengukur gerakan yang sangat laju atau pada jangka masa pendek dengan tepat. Jet photo. Nama peralatan ini adalah jet photo. Tapi kita tak ada dekat makmal. Jadi jet photo sesuai digunakan untuk menentukan pecutan jatuh bebas, tempoh ayunan bandul atau hal laju troli yang meluncur pada trek. Nanti kalau kita boleh kembali ke sekolah, cikgu pun boleh tunjukkan kepada kamu, kita boleh buat aktiviti bagaimana kita gunakan troli dengan jangka masa detik. Tapi kita tak ada jet photo ni lah. Baik, ini adalah aktiviti yang ada dalam buku teks kamu yang cikgu nak kamu buat pada hari ini. Kita tak buat aktiviti tetapi cikgu terangkan. Dalam aktiviti 11.2 ni kita nak menentukan tujuan dia adalah untuk menentukan hal laju dan pecutan objek menggunakan jangka masa detik. Jadi ni adalah alat yang cikgu terangkan tadi, jangka masa detik. Dia ada pita detik disambungkan pada jangka masa detik. So dia ada titik-titik nanti. Dan pita detik ini disambungkan pada satu troli yang akan menuruni landasan. Troli ni dia macam kereta kayu. Dia boleh menuruni landasan. Jadi susunkan radas, kita susun macam ni. Kemudian kita hidupkan jangka masa detik, maksudnya kita onkan kat sini. Dan biarkan troli bergerak menuruni landasan. So troli ni dia akan bergerak menuruni landasan. Kemudian kita kumpulkan pita detik yang diperolehi. Jadi maknanya nanti bila troli ni bergerak, titik-titik itu akan terhasil pada pita detik. Macam ni lah pita detik tu dia akan print
print titik-titik tu. Okey. Jadi potong pita detik. Bila kita dah dapat pita detik tu panjang lah sampai troli tu habis dia habis sampai ke hujung landasan, kita akan dapat pita yang panjang. Okey, kita potong pita detik kepada 5 jalur. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 jalur. Okey, kepada 5 jalur. Setiap satu jalur mempunyai 10 detik. Satu jalur ada 10 detik. Kalau kamu kira dia akan ada 11 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setiap satu jalur ini akan ada 10 detik. Kemudian dia susun seperti Rajah 11.12. Okey, kamu perlu rekodkan panjang setiap jalur. Kemudian kira halaju. Okey, kita kira halaju dengan menggunakan rumus berikut, iaitu sesaran bahagi masa. Sesaran tu maknanya apa? Sesaran adalah panjang pita detik. Okey, panjang pita detik lah. Kalau pita detik yang pertama ni, kalau kita tengok dalam graf ni adalah 6 cm. Panjang yang kedua adalah 7 cm dan seterusnya sampai panjang yang kelima. Okey, so panjang pita detik yang mempunyai 10 detik bahagi dengan masa. Yang ini masa kamu kena kira. 1 detik 0.02 saat. So kalau 10 detik, kamu darab lah 10 kali 0.02. Okey, so kamu akan dapat masa. Dan untuk kira pecutan, kita kirakan V tolak U bahagi T. Macam mana kita nak dapat V? V adalah halaju akhir, iaitu halaju pita detik ke-5. Okey, halaju pita detik ke-5. Okey, manakala U adalah halaju awal, iaitu halaju pita detik yang pertama. Okey, selang masa T dari pita detik 1 ke pita detik 5 adalah 5 tolak 1. Okey, 5 tolak 1 sebab ini halaju ke-5, halaju pertama. So, 5 tolak 1 darab 0.2 saat. 0.2 saat sebab kita ada 10 detik kat sini. Okey, 10 detik. So, masa untuk 10 detik adalah 0.2 saat. Jadi, kamu boleh kira halaju dan juga pecutan bagi gambar Rajah 11.12 ini. Okey, seterusnya kita nak tengok jenis gerakan. Okey, jenis gerakan. Arah gerakan sama. Okey, kalau kita ada titik yang seragam. Okey, jarak titik adalah seragam. Okey, kat sini jarak antara titik seragam. Maknanya jenis gerakan adalah halaju seragam. Okey, kalau kita ada titik, jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Bertambah, nampak ni? Tambah. Ni besar sikit, ni besar sikit, besar. Jadi bermaksud dia mengalami pecutan seragam. Okey, itu kalau bertambah secara seragam. Yang ini jarak antara dua titik berturutan berkurang secara seragam. Berkurang. Nampak daripada panjang daripada jauh makin dekat. Bermaksud jenis gerakan ini ataupun pergerakan ini dinamakan sebagai nyah pecutan seragam. Maksudnya dia nak berhenti dah ni. Bila kita tekan break, dia nak berhenti. Okey, jarak antara dua titik berturutan tidak seragam. Kalau kamu tengok ni, jap, ni dekat, ini sama, ni jauh, ni dekat sikit, ini dekat sikit, ini makin dekat, lepas tu makin jauh pula. Maksudnya dia tidak seragam, bermaksud halajunya tidak seragam. Maksudnya kalau kita berada dalam kenderaan itu, kejap dia perlahan, kejap dia laju, itu maksud dia halaju tidak seragam. Jadi ini yang cikgu nak terangkan untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham. Kalau ada yang tak faham, kamu boleh PM cikgu. Dan untuk latihan, cikgu nak kamu jawab aktiviti yang ada pada 11.2 ni. Aktiviti 11.2 ni. Isikan jadual-jadual halaju dan juga pecutan. So itu sahaja latihan hari ini. Sekian, terima kasih.